Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah para pendengar Radio IKIM, saya mengajak terus kita berusaha lagi dengan hari-hari yang Allah berikan kepada kita, di mana hari ini ialah hari yang ke-22. Kalau kita tengok, kita sambut raya dengan tamatnya Ramadan, masa sudah sampai ke penghujung. Walau bagaimanapun, ruang masih ada untuk mereka-mereka yang tak berkesempatan di awal. Kerana hari itu karenah sambut keluarga ni, bila raya ni maklumlah, kadang-kala anak datang, menantu datang, cucu datang. Jadi kemudian kunjungan sana sini. Maklumlah masyarakat hari ini mempunyai berbagai-bagai rangkaian hubungan keluarga. Kita tak berkesempatan. Maka sekarang ni ada lagi 7 hari. Wah, subhanallah, Allah masih lagi bagi kita kebaikan. Hari ini hari ke-22. Jadi 7 hari lagi tamat, ataupun 8 hari tamat. Jadi untuk tempoh yang sedang berakhir ini, ayuh ambillah kesempatan. Saya memberikan satu pandangan kepada mereka yang tak berkesempatan di awal, jangan sampai tercicir di akhir. Jadi kita ambil balik apa-apa yang terjatuh, apa-apa yang kita pungut semula, kutip. Maknanya sekarang ni apa yang tinggal ialah puasa 6. Puasa 6 ni kita tak boleh nak buat selang-seli dah. Kita kena direct terus. 6 hari dalam 7 yang tinggal ni, 6 ada di sana. Kita terus ambil 6 kita. Kenapa kita tengok kelebihan yang kita diberi, seperti mana disebut dalam hadis, man sama ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kaman sama ad-dahra. Disebut dalam hadis, siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 Syawal, pahala dia seakan mana dia telah puasa setahun. Kalau kita tengok dalam Islam, kita ada 360 hari. Jadi kalau 30 hari Ramadan, satu hari dikira 10, 300. 6 hari ni campur dengan 10 setiap satu hari, maka jadi 60. Jadi eloklah buat kerja 36 hari, gaji diberi 360 hari. Jadi saya ingatkan kepada mereka yang belum berpuasa, ayuh kita tengok balik masa kita. Kerana ini satu kesesalan yang tak sudah. Kalau habis dengan tak diambil indah, dia tak peduli pun. Nanti di akhirat kelak kita akan tengok, Allah betapa miskinnya kita. Di mana lagi nak cari pahala ni, tak cukup ni. Nak minta tumpang anak, isteri, siapa pun tak akan layan kita. Masa tu barulah kita rasa Allahu Akbar. Jangan kita menyesal kemudian hari. Dengan sebab itu saya mengajak masih lagi tempoh yang ada pada hari ni 22, maka tinggal lagi ada 7, 6 hari tu mesti dapat. Maka kita puasalah 6 hari kita, insya-Allah 6 Syawal kita dapat ganjaran yang disebut sebagai ganjaran setahun. Itulah peluang yang masih ada, yang kita boleh sama-sama manfaatkan pada hari-hari yang terakhir ini. Kita dah puasa hampir sebulan, kena cekalkan hati, habiskan juga Ustaz ya, sementara di bulan Syawal ni. Betul. Kita kena, maknanya inilah yang kita kata nafsu kita ni memanglah kita tak boleh nak ikut dia sangat. Kita dalam diri kita, selalu kita sebut bahawa dalam diri kita ada satu pusat pemerintah. Dan pusat ni dia ada dua kuasa yang sedang berebut. Satu kuasa akal, satu kuasa nafsu. Kalau nafsu duduk bertapak, akal dia penjarakan. Kalau akal memerintah, nafsu dalam penjara. Jadi kita jangan biarkan nafsu kita merintah. Kita kena tekankan dia sikit. Nak lawan dia macam mana? Sekaligus kita padamkan tak boleh. Kerana kita manusia, tapi kita boleh himpit dia. Sebab itu dengan puasa ni kita telah himpit. Nabi sebut dalam hadis, inna syaitana la yajri fi jismi bani adam majrad dam. Syaitan boleh masuk dalam seluruh badan kita melalui saluran darah. Maka Nabi kata, fadhayiqu majariyahu bil ju'. Sempitkan laluan darah ni dengan lapar, iaitu dengan puasa. Bila kita puasa, kita telah berikan tekanan. Baik itu kita kena lawan jugalah di saat akhir ni. Jangan kita ingat
teruskanlah raya, tak boleh. Kita kena korban, kita kena puasa. Mudah-mudahan di situ ada pentarbiahan yang baik daripada Allah buat kita, insya-Allah. Ustaz, puasa sunat Syawal ni bukan macam solat sunat subuh boleh diqada Ustaz ya? Hanya pada bulan Syawal saja. Itu dia, insya-Allah kalau boleh kita rebutkan puasa 6 Syawal selagi masih ada berbaki beberapa hari ni, habiskan mana yang mungkin tak sempat lagi habis. Dan Ustaz, kalau orang yang tak sempat lah habis Ustaz, maknanya dapat pahala tak Ustaz? Yang balance katalah contoh sempat 4 je. Dia tak dapat penuh. Tak dapat penuh. Jadi dapat sekadar mana yang dia buat. Mana yang dia buat satu hari, dapat satu hari. Jadi nak dapat penuh ni kena buat semua. Itu dia amalan pada bulan Syawal, puasa 6 yang sangat-sangat dituntut untuk kita laksanakan, insya-Allah. Barulah orang kata sempurna lagi Ramadan kita tu Ustaz ya. Cukup setahun ganjarannya tu, insya-Allah. Itu dia antara persoalan puasa sunat yang dah kita kongsikan selama 3 minggu berturut-turut pada bulan Syawal ini, dan juga amalan-amalan sunat yang boleh kita kongsikan, boleh kita laksanakan pada bulan Syawal, seperti berziarah, meneruskan selepas ini tarbiyah Ramadan, kita memudahkan sepatutnya kita melaksanakan ibadat sunat, puasa-puasa sunat, solat secara berjemaah. Ustaz, bagaimana solat kita? Itulah kita kata dalam bulan Ramadan, seperti mana yang kita selalu disebutkan bahawa ibadat sunat memberikan kita pahala fardu. Ibadat fardu digandakan 70. Maka solat berjemaah, kita telah berikan penekanan bahawa perlunya berjemaah itu dalam 5 waktu, terutama bagi kaum lelaki. Jadi bila masuk saja Syawal, jangan kita nampak jemaah ni tak penting lagi dah. Terus kita jadikan agenda kita, program kita mesti solat berjemaah. Kita akan tengok betapa kualiti hidup kita kalau kita dapat lakukan secara berjemaah. Kerana solat berjemaah ni menjadi satu penekanan yang amat tegas baginda buat semasa baginda di Mekah lagi. Walaupun dipantau oleh Quraisy, dihalang, disekat, baginda kekal dengan memberikan penekanan solat berjemaah. Apatah lagi bila baginda berhijrah, baginda pertama-tama asaskan masjid dan jadikan masjid sebagai tempat yang menghubungkan sahabat, mempersaudarakan mereka antara Aus dengan Khazraj, antara Muhajirin dengan Ansar. Maka sana wujudlah satu suasana yang cukup indah dengan bermula solat berjemaah di masjid. Para jemaah sekalian, pendengar Radio Hakim, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita sampai ke puncak hujung tahun. Kalau kita tengok hikmahnya, Allah buka setiap tahun dengan Muharram dan penutup dia dengan Zulhijjah. Jadi Allah letak haji di akhir. Kalau letak haji di awal, cemas kita. Mana nak kumpul duit, mana nak itu, mana nak ini, nak kursus apa semua. Rupa-rupanya ujung tahun. Jadi setelah berbagai-bagai kursus, daripada berbagai-bagai usaha yang kita telah buat. Jadi kita tahu bahawa ibadat haji adalah satu daripada rukun Islam yang 5 dan dia tidak dituntut berulang kali. Maknanya dia hanya sekali dalam seumur hidup. Yang wajib sekali saja dalam seumur hidup. Jadi apa yang kita perlu buat untuk ibadat haji? Awal sekali saya nak sebut, musim haji kita bermula dengan haji ni bermula dengan bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu musim haji. Kalau umrah sepanjang tahun, bila-bila masa je boleh buat. Tapi haji tak sah melainkan di musim ini, bermula daripada terbenam saja matahari Ramadan, masuk malam Syawal, itu dah dikira musim haji. Syawal, Zulkaidah sampai 10. Berakhir haji pada pagi 10, maka azan subuh 10 hari bulan tu habis setelah haji untuk tahun itu. Jadi untuk mereka yang sempurna syarat ini, sempurna segala-galanya yang kita akan perkatakan kemudian. Jadi kita nak pergi buat haji. Kita tahu haji ni dalamnya berbagai-bagai. Dia tak macam solat. Solat kita 5 minit pun dah selesai. Dia tak macam puasa. Dia tak macam zakat, tapi dia merangkumi semua. Sebab itu dikatakan solat ibadat badaniyah, puasa ibadat badaniyah, kalau zakat ibadat maliyah. Tapi haji semua sekali, badaniyah ada, maliyah ada, dan dia memakan masa. Memang kalau kita nak ingat, haji ni kalau nak singkat
tak sampai 1 hari pun habis. Tapi bagi kita jemaah di Malaysia yang dibuat oleh tabung haji, dia bagi peluang yang banyak. Satu tempoh yang agak memuaskanlah, 45 hari. Maknanya cukup kalau kita ingat setahun hidup kita, 45 hari kita berada di tanah suci. Kita tak perlu duduk di Mekah lama-lama. Kalau duduk di Mekah lama-lama, macam orang Arab duduk di Mekah, setengahnya sampai duduk di Mekah saya banyak jumpa. Kaabah pun tak pernah tengok. Sebab apa? Duk asyik cari duit. Kerana di Mekah tahu sajalah memang peluang duit tu banyak. Bawa berniaga itu, berniaga ini. Tapi kita nak buat apa kalau kita duit saja? Jadi alhamdulillah kita jadi. Sebab satu orang Arab pernah kata saya, dia kata, syukur kamu orang Malaysia. Saya kata, kenapa? Kerana kamu boleh datang buat haji. Kami duduk di Mekah tak pernah pun buat haji. Jadi alhamdulillah. Sebab itu bagi mereka yang dapat peluang pergi ni, dia kena ingat ini adalah peluang yang sangat besar. Jadi perlu ada persiapan. Jangan kita, memang ada orang bertekad, bila saya sampai Mekah saya nak buat itu, saya nak buat ini. Tekad tu jadi kosong. Sebab kita tak sampai kat Mekah, kita tak nampak. Bila kita sampai di sana baru kita tahu orang begitu ramai, kesesakan di sana sini, perjalanan yang mungkin kalau kita kata 10 km mengambil masa sampai 5-6 jam. Jadi kesesakan, berasak-asakan dan berbagai-bagai. Ini cukup mencabar. Sebab itu saya menasihati orang yang nak pergi, sebelum pergi haji, dia kena buat sikit asas. Perlu ada asas daripada sini. Antara apa asas dia? Ialah dia perlu, sebagai contoh, kena banyakkan bertaubat. Banyakkan bersedekah. Bahkan latihan puasa yang kita lepas Syawal baru ni, itu sebenarnya membina. Kerana dengan puasa, kita kata puasa dulu apa ada? Sabar. Ini dalam haji ni kalau tak ada sabar, memang meletup kita. Kita nak jadi marah dengan orang, kita nak jadi berbagai-bagai sifat yang tak sihat akan keluar. Kadang-kadang sampai ada orang nak bergaduh lah, tension lah, marah sana marah sini. Kita tetamu Allah. Allah nak uji sedikit. Kita ni belum sampai ujian yang begitu besar. Sikit uji, lambat sikit makan, lambat sikit kita punya transport. Takkan kita nak melenting sampai nak meletup. Jadi sebab itu sebelum pergi, asaskan dulu. Dengan berbangun malam katakan. Latihan bangun malam kena ada. Dan mengikat diri dengan masjid berjemaah kena ada. Kerana nanti bila kita pergi di sana, kita kena banyak masa dalam masjid. Kita kena banyak masa berjaga malam. Jadi ini semua akan membantu kita. Sebab itu ada beberapa asas yang kita akan sebut dalam muzakarah-muzakarah kita ini, untuk kita buat sebelum kita pergi ke Tanah Suci. InsyaAllah itu dia mukadimah berkaitan tajuk kita yang bakal kita bincangkan mulai hari ini hinggalah beberapa minggu akan datang, sehingga tibanya musim haji itu, berkaitan persiapan haji untuk para jemaah kita, dan juga sebenarnya bakal-bakal jemaah yang akan datang juga insyaAllah. Bukan kita tahun ni je Ustaz, ilmu haji ini orang kata terpakai untuk semua Muslim insyaAllah. Dan Ustaz, kalau kita saya sebut terpakai untuk semua Muslim, siapa sebenarnya Ustaz yang difardukan mengerjakan haji, Ustaz? Kita kata bahawa dalam masalah haji ini, yang menjadi satu tuntutan ke atas mereka yang melaksanakan haji, pertama sekali ialah dia adalah ibadat yang menuntut kepada orang Islam dan orang yang mukallaf, yang dah baligh, berakal, dan kita merdeka, memang kita tak ada lagi hamba di zaman ini, dan juga mereka yang berkemampuan, yang sihat, yang ada perbelanjaan, dan juga ada kemampuan. Kemampuan duit satu hal, kemampuan tubuh badan satu hal. Ada orang duit ada, badan tak ada, badan tak sihat. Ada orang badan sihat, duit tak ada. Jadi ini semua nak dikira. Jadi kita kata pertama Islam, yang kedua dia mukallaf, yang ketiga dia seorang merdeka, yang keempat dia berkemampuan, dan yang kelima waktu dia. Waktu. Kerana waktu haji ni ialah macam kita sebut 3 bulan tadi. Dari bermula dengan Syawal, Zulkaidah sampai 10 Zulhijjah. Ini waktu dia. Jangan waktu lain kita buat, tak jadi. Ini saja waktu. Jadi bila tambah pula sekarang ini, kita ada kuota.
kuota ni kita dah menjadi satu yang dikatakan termasuk dalam kemampuan. Kita tak boleh kata kuota ni, memang dunia sekarang dah buatkan kuota. Bagi Malaysia sekian banyak. Kita nak langgar tak boleh. Kita, kalau kita langgar, macam ada orang dia pergi sendiri, ialah kalau lepas tak apalah. Tapi kalau terperangkap sampai masuk penjara di negara-negara yang kamu pergi, buat apa? Kita tak payah nak buat jalan susah. Kita pergi jalan sekarang, alhamdulillah kita ada tabung haji. Kita ikutlah. Kalau tabung haji kata tim awak ni lagi 5 tahun. Tak apa, kita buat persiapan. Jadi jangan kita nak berapa, nak tunggu 5 tahun, dunia dah nak kiamat. Nak pergi tahun ni juga. Jadi tak betul. Jadi sebenarnya ibadat haji ni, dia tak wajib alal faur. Tapi sunat segera. Kalau kita diberi pilihan, tahun ni ke tahun depan, kita pergi tahun ni. Tapi kalau kita kata tahun depan lah, kita nak kumpul duit, tak ada masalah. Sebab itu kita nak pergi ni, kita istikharah dulu. Bukan istikharah nak pergi, tak boleh. Pergi kena, tapi bila nak pergi. Kita ingat kita dapat pencen tahun depan. Kita dapat sikit keperluan tahun depan. Jadi kita untuk tak ada masalah. Jadi takhir itu tidak menjadi hal. Dan jangan sampai kita bila tanya nak pergi haji bila, belum ada niat, belum ada suruhan. Itu tak boleh. Itu dia, insya-Allah. Kata kalau kita menyimpan niat, moga-moga Allah mudahkan jalan itu untuk kita, Ustaz ya. Ya, saya. Ya, itu dia yang kita sebutkan tentang siapa sebenarnya yang difardukan mengerjakan haji. Dan kalau sebutkan tentang haji itu sendiri, Ustaz dah berniat dah dalam hati, okey, saya rasa saya berkemampuan insya-Allah untuk mengerjakan ibadat haji. Tetapi pentingnya tentang ilmu tentang haji itu sendiri, Ustaz, bagaimana? Ya, betul. Kita nak buat ibadat, kita jangan buat, sebab itu disebut ibadat wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang dilakukan tanpa ilmu, maka amalan itu tak diterima dan ditolak. Jadi kita jangan buat ikut-ikut. Orang pergi haji, kita pun pergi haji. Banyak orang hari ni macam kita tengok musim umrah. Kita haji itu boleh tahan, tapi umrah ni kadang-kadang kita tak ada kursus. Dia hanya beli buku baca. Dia tak sama dengan kita dapat kursus panduan. Kalau kita beli buku baca ataupun kita tengok video ke apa-apa CD, tak boleh. Kita perlu ada kursus, perlu ada talaqi. Sebab itu di Malaysia kita buatkan satu tempoh, saya rasa berminggu-minggu kursus yang disediakan. Berbulan. Itu penting sebenarnya untuk bantu kita supaya lebih. Dalam kita kursus pun kita tak dapat nak laksanakan. Betapa hal dengan tak ada kursus. Sengah-sengah saya tengok jemaah-jemaah yang datang daripada negara luar. Kita tanya mereka, ada kursus ke kamu? Oh, dia kata tak ada. Kita beruntung kami di Malaysia dah membuat latihan. Mereka tak ada latihan apa. Bila tak ada latihan ni, berceramuk. Macam-macam hal. Dia jadikan macam rumah dia pun ada. Dijadikan macam pejabat dia pun ada. Dijadikan macam berbagai-bagai hal. Sebab itu latihan tu penting. Jadi ilmu tu penting. Apa yang dianjurkan oleh pihak tabung haji dengan menyediakan latihan-latihan yang ada, ikutlah. Cuma kita bagikan panduan dan ikut apa saja yang kita dapat dengan ilmu. Maka amalan yang berilmu akan memberikan faedah amalan itu kepada suatu kualiti yang sangat baik, insya-Allah. Kembali Ustaz bersama untuk kita memahami tentang ibadat haji itu sendiri. Kalau tadi Ustaz sebut tentang siapa yang difardukan mengerjakan haji, penting tentang ilmu. Dan kita nak kupas lagi tentang ilmu, Ustaz ya. Mungkin kita ada kata tadi berbulan-bulan kursus disediakan oleh pihak tabung haji dan sebagainya untuk memberi kefahaman kepada bakal haji tentang ibadat yang akan kita laksanakan di sana. Tapi ada juga yang tak pergi, Ustaz, kerana mereka rasa macam boleh kot sampai sana nanti tanya je Ustaz, apa ikut je lah apa yang orang buat. Bagaimana pandangan Ustaz dan mereka yang mungkin penghayatan mereka yang melaksanakan haji seperti ini? Masalah haji kita kata sebenarnya dia adalah satu amalan mudah. Kita tawaf, kita sa'i, tapi penghayatan itu itu yang kita nak
Kerana haji ini dia sebenarnya satu rakaman pergerakan yang pernah berlaku pada satu ketika, iaitu amalan Nabi Ibrahim yang diikuti dengan isterinya dan anak kecilnya yang bernama Ismail. Jadi Allah rakamkan perbuatan ini kerana Allah sangat kasih pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan isteri, pengorbanan anak. Kerana kalau kita lihat, kita tak lari pada 3 kedudukan ini. Sama ada kita suami atau kita isteri. Sama ada kita bapa atau kita anak. 3 ni kita tak lari. Sebab itu Allah buat 3 orang. Dia tak buat 4. Dia buat 3. Kerana kita sama ada kita anak atau kita isteri atau kita suami. Jadi kesemua orang perlu ada. Ini perkongsian hidup. Dalam kita memahami penghayatan haji. Memang kalau kita nak ikut buku mudah sangat. Tapi macam mana penghayatan dia sebelum kita pergi. Sebab tu saya suka mengatakan orang yang nak pergi haji, asaskanlah. Bukan asas duit dah banyak dah dalam bank, kita dah siap, kita dah tukar dolar sebagainya. Tak, kita dah siap dengan kain ihram. Tak, kita dah siap dengan itu ini. Sebenarnya persiapan dalaman kita. Apakah kita dah mula, kita kata berpuasa? Seboleh-boleh setahun nak pergi ni kita dah puasa sunat. Apakah kita dah mula melatihkan diri untuk bangun malam? Apakah kita dah mula meminta maaf kepada dekat atau jauh? Apa dah kita mula menghubungkan persaudaraan kita? Dan kita kena tengok pula duit yang kita nak bawa ni. Jangan sekali-kali duit haram. Dan jangan duit syubhah. Biar duit tu bersih daripada titik peluh kita. Kita dapat, jangan kita tak tahu duit mana kita dapat. Kadang-kala ada orang tersilap masuk akaun. Dia termasuk akaun kita. Kita simpan baru 3,000, sekali 10,000. Wah, rezeki saya. Tak, kita kena rujuk pada bank balik. Ini ada orang silap masuk ni. Jangan kita kata rezeki kita. Kita senyap-senyap. Tak, kita beritahu bank. Bank mungkin akan tunggu ada orang buat panggilan. Kata saya tersilap number, telah masuk satu orang. Jadi kita dapat pulangkan balik pada orang dia. Jangan kita dapat satu, kita ingat kita punya rezeki. Kadang-kadang kawan tu dah susah payah, dia tersilap number. 7 kepada 2. Tekan masuk kita. Nah, 10,000 kita dapat. Kita rasa seronoklah duit ni. Sedangkan duit ni duit orang. Jadi kita tak nak duit yang ada hal. Jadi semua tu kita kena jaga sebelum kita nak pergi. Niat kita yang paling penting. Buat apa kita nak pergi? Kita untuk apa? Apa yang kita nak cari? Kita tak ada lain, hanya semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Maka bagi orang lelaki macam mana? Orang perempuan, status isteri, status ibu tunggal, kita kena tengok. Kerana perjalanan kita jangan perjalanan maksiat. Kita kena perjalanan yang mengizinkan kita. Ataupun kita kadang-kala kita ada hutang. Ada orang dia nak pergi haji sedangkan hutang ada depan dia. Hutang tu pula dah sampai masa kena bayar. Janji dia senyap-senyap pergi haji. Tak boleh, bayar hutang dulu. Selesaikan hutang apa semua. Hutang kereta memanglah kita hutang 10 tahun, 9 tahun, 5 tahun. Tak perlu kita bayar cash. Hutang rumah mungkin 20 tahun, tak ada masalah. Tapi hutang poket ni, dia dah sampai tarikh masa ni, kita senyap-senyap tak beritahu. Perjalanan orang berhutang ni perjalanan maksiat. Jadi kita kena maklumkan. Kita kata duit ni saya nak bayar hutang. Boleh tak saya pakai haji, untuk haji? Hutang nanti saya balik. Dia kata ikut awak lah, boleh. Tak ada masalah. Kalau dia pun mendesak perlu pada duit, kita bagi dia duit. Kita tak ada duit, tak apa, tahun ni tak pergi haji, tahun depan lah. Tak ada masalah. Kerana orang yang berhutang, orang yang tak taat suami, orang yang ada masalah, dia pergi haji, kadang-kadang perjalanan dia tu adalah maksiat. Kita tak nak pergi. Kan di Mekah ni, kalau kita buat amalan baik, amalan kita 100,000 kali ganda. Kalau kita buat dosa, 100,000 kali dosa. Jadi buat apa kita nak berdosa banyak macam tu? Sebab itu sebelum pergi, kita fokus dulu, tengok dulu. Kita bertanya kepada alim ulama, ustaz-ustaz, macam mana, tolong pandukan saya. Saya dah semua dah siap. Macam mana? Dia kata hutang dah bayar? Dah bayar. Itu dah. Suami macam mana? Dapatkan. Kalau kali pertama, maka memadai dengan jemaah perempuan.
Kalau ada jemaah perempuan 3 orang dan lebih, dah kita boleh pergi dah. Untuk kali pertama. Untuk kali kedua, tak dapat tidak mesti ada mahram kita. Suami ataupun mahram anak kita, ataupun abang adik kita, atau menantu kita. Jangan kita pergi bersendirian. Tak boleh. Macam berlaku satu orang, isteri tak tahu ke mana. Keluar rumah kerana ada tension dengan suami. Dengar-dengar ada orang beritahu isteri kau dah pergi umrah dah. Dia pergi dengan siapa? Mana mahram dia? Itu perjalanan maksiat. Jadi kita kena jaga itu semua. Itu dia, kena orang kata tunaikan hak-hak mereka yang ada bersangkutan dengan kita ya, sebelum kita melangkah menunaikan ibadat haji. Dan di awal pertemuan berkaitan mukadimah haji tadi, Ustaz ada sebut berkenaan taubat, Ustaz. Ramai kadang-kadang pandangan rakan-rakan kita di luar yang katanya menangguhkan ibadat haji walaupun berkemampuan, kerananya belum bersedia, takut dengan tanah suci Mekah dengan balasan-balasan. Tapi Allah itu bukankah Maha Pengampun, Ustaz? Bagaimana persoalan kita bertaubat dan juga stigma pandangan masyarakat tentang ibadat haji itu? Kita jangan menganggap setengah orang bila tanya bila nak pergi haji, kata saya masih muda. Takkan nak tunggu tua pun kita nak pergi. Bila sampai masa, tambah sekarang kuota dah ada. Dan tabung haji dah nilai satu orang ni dah boleh pergi, layak pergi. Dia kena bawa ibu dia. Jangan kita tak nak pergi, tak nak bersedia. Kita pergi haji. Apa kita nak takut? Kita tak tentu hidup kita ni akan hidup sampai 50 tahun. Umur 20, umur 30 kita boleh mati. Jadi sebab itu kita pergilah. Kita bertaubat pada Allah. Sentiasa kita hidup dalam suasana agama, bertaubat pada Allah. Jangan kita buat apa-apa. Makna kehidupan kita amat hina, amat malang kalau hidup dalam dosa. Kita kena ingat, hidup dalam dosa adalah hidup yang sangat sial. Kita tak nak buat dosa dengan Allah. Kita diberikan anugerah nikmat yang tak terhingga. Apakah bayaran kita dengan dosa? Itu tak betul. Jadi kalau ada orang buat dosa, hentikan. Kalau apa kesalahan, dia rasa saya muda, saya nak joli, saya nak seronok, biarlah berpatutan. Jangan sampai melanggar perintah Allah. Daripada tak tahu minum arak. Daripada tak tahu bergaul perempuan di sana sini. Jangan, kita tinggalkan. Ayuh, kita pergi haji. Muda tak apa. Pergi zaman muda tak apa. Jangan nanti takut kalau muda nanti balik orang panggil haji. Saya rasa rimaslah, malulah saya. Apa nak malu? Orang doakan kita. Orang panggil Tuan Haji tu satu doa. Jadi bila orang doa, mudah-mudahan itu mengubah keadaan kita, menjadi kita lebih baik dan menjadi kita contoh pada orang lain, insya-Allah. InsyaAllah. Kita bercakap berkaitan persiapan haji secara asas dulu, Ustaz ya. Ya, saya. Niat kita mengerjakan haji itu sangat penting, Ustaz ya. Ya, saya. Itu yang saya kira melancarkan perjalanan haji kita baik di tanah di sini lagi sehinggalah ke tanah suci. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, sebelum kita pergi, kita ada dua niat. Satu niat secara khusus yang kita akan lakukan nanti bila kita jadi ihram. Kita akan, kerana ibadat haji ni dia ada rukun dia. Rukun yang pertama ialah niat. Kerana kita ada haji tamattu, kita ada haji ifrad, kita ada haji qiran. Tapi itu niat khusus. Atau ada pun niat yang umum ini. Niat umum ni kita nak pergi untuk melaksanakan ibadat haji. Jadi kita nak bersedia daripada sini dengan taubat kita, dengan bersedekah itu penting. Kita ada sedikit, memang kita perlu duit yang banyak, tapi dalam itu kita ada sedekah. Sebelum pergi ni kita jumpa mana-mana orang miskin, kita sedekahkan dia, doakan saya supaya saya dapat pergi. Kita jumpa mana-mana orang yang soleh, kita sedekahkan dia, doakan saya. Kita jangan senyap. Tiba-tiba orang tanya, mana bapa engkau? Tak tahu, bapa saya pergi Mekah. Lah, pergi senyap tak ada beritahu, tak boleh. Sebab itu amalan kita di Malaysia yang saya nampak cantiknya juga ialah kita buat jamuan. Kita buat doa selamat. Kita panggil jiran, panggil jemaah masjid, baca apa hal, sempurna apa ni? Kita kata munasabah ialah saya nak pergi haji, saya kumpulkan semua, datang baca Yasin, mendoakan saya. Bukan doa selamat pergi balik. Sehingga orang minta doa saya selamat pergi balik. Buat apa? Memang kita pergi dan balik. Kita bukan orang. Kalau saya tengok orang India, orang Bangladesh, orang Indonesia, orang Pakistan ni, banyak dia orang pergi tak nak balik. Pergi sana tak balik, dia orang lari. Habis saja dia lari. Sebab apa?
dia nak cari kerja. Kerana dia kerja di sana, walaupun dalam keadaan dia tak ada apa, lebih senang. Dia punya pendapatan dia besar. Gaji dia nak banding dengan tempat lain. Jadi dia pergi memang tak nak balik. Kita Malaysia, kita pergi nak balik. Kita tak fikir tak nak balik, kita nak balik, kita ada tanggungjawab. Jadi kita tak perlu nak minta doa selamat pergi dan balik. Memang selamat. Kita tengok jemaah haji yang pergi, semuanya balik. Yang tak balik itu melainkan dia meninggal kat sana je. Yang lain semua balik. Dulu memang kes-kes lama dulu pergi sesat. Ada yang sesat, tak tahu ke mana hilang. Jadi sampai anak-anak bertelefon tanya mana bapa saya, tak tahu ke mana. Tapi sekarang ni alhamdulillah semuanya pergi dan balik. Kita minta supaya doakan saya supaya saya dapat pergi dan balik membawa haji yang mabrur. Itu yang kita nak. Bukan Marlboro, tapi mabrur. Mabrur ni diterima. Macam mana nak kata diterima? Allah akan tunjuk penerimaannya dengan perubahan. Perubahan kita ni balik dengan sikap yang orang nampak. Bukan kita lakon-lakonkan. Tapi Allah sendiri ubah di keadaan kita. Dengan penampilan kita sepanjang musim haji itu, yang kita belajar dalam sa'i apa yang kita telah belajar, dalam tawaf apa yang kita telah belajar, dalam wukuf kita duduk, kerana hari yang paling besar di dalam sepanjang setahun. Kalau kita jumpa Ramadan dulu, kita jumpa malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar. Tapi kita tanya pula siang yang terbaik, maka siang 9 hari bulan, hari wukuf, hari yang memberikan kenangan atas perhimpunan manusia seluruh dunia dengan satu bentuk yang sama, pakaian seragam. Mana boleh kita nak lihat daripada pihak atasan, pemimpin, pihak bawahan sampai orang miskin berpakaian sama. Itulah wukuf. Sama saja. Laki-laki tak boleh tutup kepala, tak boleh pakai pakaian bersarung, dan orang perempuan tak boleh tutup muka. Laungan sama, segala sama, wukuf di Arafah. Hari yang paling baik sekali. Hari yang Allah membanggakan penghuni langit. Sehingga Allah kata pada malaikat-malaikat kepada yang hari itu, unzuru ila ibadi, ja'uni syu'san ghubran. Wahai malaikat, tengok hamba-hambaku datang dalam keadaan kusut, dalam keadaan berdebu, masai. Mereka datang berhimpun kepada Allah SWT. Hari wukuf, hari yang telah mempertemukan dua manusia yang dipisahkan seketika bila diturunkan ke dunia daripada syurga, iaitu bapa kita Adam dan ibu kita Hawa. Itulah wukuf di Arafah, hari yang paling besar. Jadi banyak penghayatan yang kita boleh dapat dalam sepanjang perjalanan. Dan tambah lagi ialah dalam penutup kita bila dah selesai, ataupun kadang-kadang di awal, kita ada ziarah makam Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Ini semua kita nak dapat. Sebab itu sebelum kita pergi, kita nak ada persiapan ini. Mental, fizikal dan juga ilmu Ustaz sebut tadi. Dan yang paling penting niat tu, Ustaz, kena niat yang betul. Umum tadi Ustaz sebut. Ya, saya. Orang kata kena niat dari awal tu sendiri untuk mencari redha Allah, untuk menunaikan perintah Allah SWT, supaya kita tidak menyimpang, riak dan sebagainya, Ustaz. Ya, saya. Betul. InsyaAllah itu dia berkaitan bercakap tentang persiapan haji kita. Tadi kita dah sebut siapa yang perlu menunaikan haji, bagaimana sebenarnya persiapan yang paling penting adalah ilmu, Ustaz, dan juga niat. Mungkin ada lagi Ustaz nak kongsikan. Jadi banyak perkara yang kita nak buat dalam kita nak pergi haji. Jadi kita akan tinggalkan seketika kerja buat kita, kita akan tinggalkan seketika anak keluarga kita, kita akan tinggalkan berbagai-bagai. Jadi kita nak pergi bawa diri. Ada orang pergi tak balik. Ada orang pergi balik dengan berbagai-bagai. Ini ujian Allah. Ada orang bila pergi balik tengok rumah terbakar. Ada orang pergi balik tengok bisnes lingkup. Ada orang pergi balik tengok rumah tanah habis semua kena gadai. Dia tinggalkan anak-anak ambil geran, dia putus set, dia jual habis semua. Jadi berbagai-bagai ujian. Sebenarnya untuk kita pergi kepada ibadat haji ni tak semudah.
Jangan kita rasa duit ada kita boleh pergi, tak. Sebab itu saya suka menekankan asas yang mana perlu kita bina sebelum kita pergi, iaitu dengan asas apa? Dengan kita bertaubat, dengan kita semayang semayang sunat yang banyak, dengan kita selalu eratkan diri dengan masjid, banyakkan baca Quran, banyakkan bersedekah, banyakkan puasa, banyakkan minta maaf dan segala-galanya. Ini semua perlu dilengkapkan sebelum kita pergi. Barulah kita akan dapat rasa macam mana ibadat itu akan mencapai hakikat yang sebenarnya. Saya insya-Allah. Satu lagi soalan Ustaz, kalau kita lihat mereka yang nak menunaikan haji ni ada satu kekangan-kekangan dari sudut emosi. Contohnya lah yang menyebabkan kadang-kadang fikir dua kali nak pergi ke tak. Contohnya anak kecil lah, tinggalkan ibu bapa, keluarga ataupun harta benda seperti Ustaz sebut. Bagaimana kita nak meringankan hati kita ni Ustaz? Sebab itu kita kata sebelum nak pergi kita istikharah dulu. Istikharah kita bukan makna nak pergi ke tidak. Itu tak boleh. Bila nak pergi. Bila kita buat keputusan, kita nak pergi tahun ini ke tahun depan, atau bila masa, kita istikharah. Dan kita bertanya ahli ilmu. Kita berbincang. Sebab itu dalam ibadat haji ni kita kena ada dua perkara. Satu istikharah kita, satu mesyuarah kita. Kita bawa mesyuarat. Mungkin kita dengan keluarga sebagai suami, jangan kita pergi anak kita terbiar. Tak ada siapa nak jaga anak, tengok anak dengan keadaan tak terkawal. Jadi mak bapak pergi haji, anak di sini lintang pukang. Tak boleh. Kita kena pastikan tempoh kita berada di sana ada pengawalan. Kita minta supaya ada penjagaan dia, supaya tak ada benda kita balik menangis, anak kita hilang, kita balik menangis, rumah kita dirosakkan, kita balik menangis, keluarga kita diapa-apakan. Sebab itu kita perlu ada istikharah, kita perlu ada mesyuarat. Sebab itu disebut dalam hadis, ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak rugi orang beristikharah, tidak menyesal orang bermesyuarat. Itu dia pentingnya untuk kita laksanakan hak-hak yang perlu kita tunaikan sebelum kita pergi menunaikan ibadat haji. Sebab tadi kena istikharah, banyakkan ibadat sunat seperti taubat dan sebagainya Ustaz, yang bakal kita akan kupas sepanjang bulan ini dan minggu-minggu akan datang insya-Allah. Mungkin di akhir pertemuan Ustaz nak nasihatkan Ustaz, juga saya nak minta Ustaz beri motivasi pada mereka yang bakal menunaikan haji pada tahun ini, ganjaran mereka yang menunaikan haji mabrur Ustaz. Maka saya nak menasihatkan kepada jemaah haji bahawa kita nak pergi haji ni bukan pergi berkelah. Ada orang siap dengan kamera dia, siap dengan macam nak berkelah pergi. Tak. Kita nak pergi untuk melaksanakan ibadat haji. Kita nak menghadap Allah dengan amalan-amalan yang menuntut kepada pengorbanan. Tak mudah. Kita akan berkorban. Kita kena sentiasa mengimbas semula sejarah silam Nabi Ibrahim. Bayangkan bagaimana ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah membawa isteri dan anak kecil. Ditinggalkan di tempat yang kering kontang. Nabi Ibrahim tinggalkan anak isteri, dia balik. Dia tak buatkan rumah ke, dia tak buatkan penginapan sempurna ke, adalah sedikit bekalan dia tinggalkan, dia balik. Itu perintah Allah. Sampai bila dia nak balik, isteri dia tanya, nak ke mana ni? Abang nak tinggalkan kami ke? Nak ke mana? Dia tak dapat nak jawab kerana terharu. Sehingga isteri dia tanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim kata, ya, ini perintah Allah. Maka isteri dia dengan kelapangan dada kata, pergilah. Idzan lan yudhayyana. Allah tidak akan mensia-siakan kita. Jadi atas ketabahan seorang isteri, seorang ibu, seorang anak, bapa, tunduk ikut perintah Allah, subhanallah, hasilnya satu dunia hari ini kita tengok yang menyambut panggilan seruan yang datang dengan belanja yang besar, dengan masa yang lama. Itu membuktikan betapa kasihnya Allah pada Nabi Ibrahim, betapa kasihnya Allah pada Hajar, betapa kasihnya Allah pada Ismail, sehingga Allah lahirkan daripada zuriat ini seorang manusia yang begitu hebat, yang begitu unggul, dan tak lain dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah penghayatan yang perlu ada. Sebab itu saya kata kita tak lari pada tiga. Ini kedudukan kita, sama ada kita suami atau kita isteri. Dalam masa yang sama, suami ni bapa, isteri ni ibu.
dan kita anak. Inilah kita punya kedudukan. Maka kalau ini tanggungjawab yang dimainkan oleh setiap kita, insya-Allah kita akan bahagia hidup di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah.